Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. So, bertemu lagi kita untuk perbincangan soalan nombor 5, soalan peperiksaan percubaan di hari tu yang cikgu buat baru. So kita sambung kepada soalan nombor 5. So bismillahirrahmanirrahim, kita baca soalan terus. Pelajar menunjukkan sebuah prisma tegak. So bila sebut prisma tegak, kita ada dua pilihan, sama ada bentuk trapezium ataupun bentuk segi tiga. Bentuk segi tiga, dua. Dengan JKLM sebagai tapak mengufuknya, PQRS sebuah segi empat sama dan trapezium. Maksudnya bentuk ini adalah bentuk trapezium. So kita tulis kat sini adalah trapezium. So seterusnya dikata tapak segi empat sama, bila sebut PQRS sebuah segi empat sama. So QRS segi empat sama, maksudnya kat sini pun 10, kat sini 10, kat sini pun 10, sebab istilah segi empat sama. Segi empat sama ni. Seterusnya keratan rentas prisma itu, ni keratan rentas maksudnya jekerat dipotong sebuah silinder. So silinder, satu lagi bentuk silinder dengan diameter 7. D dia bagi adalah 7. Maksudnya J adalah, bila diameter 7, J adalah D yang telah dibahagi 2, iaitu 3/5 lah. Dikorek dan dikeluarkan, maksudnya operasi tolak daripada pepejal, maksudnya trapezium tolak silinder. So formula trapezium kita adalah, formula trapezium kita ada pada bahagian hadapan kertas soalan yang melibatkan bentuk dan ruang, iaitu formula nombor 1, luas trapezium. So kita belajar tajuk isi padu. Kita belajar tajuk isi padu. Tapi kita nak gunakan luas trapezium. Maksudnya luas trapezium ini perlu didarab dengan ni bentuk trapezium. Ini bentuk trapezium. Formula yang diberi adalah untuk luas. Ini bentuk trapezium yang warna pink ni. So ni melibatkan isi padu. Jadi luas permukaan trapezium ni kita perlu darab dengan berapa panjangnya ke belakang. Kalau kita tengok adalah jawapannya adalah 10. Maksudnya baru boleh diisi dengan sesuatu. So asal luas trapezium, iaitu formula trapezium kita ambil adalah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari dan darab dengan tinggi. So 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. Ini adalah formula untuk luas. So ini baru formula luas. Jadi cikgu kata tadi, untuk mengisi sesuatu, isi maksudnya kena ada panjang ke belakang, barulah dia jadi satu bentuk yang boleh isi barang. Asal luas sahaja, so perlu didarab dengan 10. Jadi kita tengok formula seterusnya adalah formula silinder. Formula silinder, kalau kita perhatikan, formula silinder diberi dalam bentuk isi padu. So tidak perlu didarab dengan belakang. So formulanya adalah pi J kuasa 2 T, iaitu pi J kuasa 2 T. So kita salin maklumat yang ada sekarang ni. Kita ambil dulu maklumat untuk memudahkan urusan pelajar. Jika kita perhatikan formula trapezium adalah 1/2 yang didarab dengan sisi selari. Kita tengok sisi selari. Kalau PJ dengan QR tak nampak selari sebab satu tegak, satu lagi menyerong. Tapi kalau sisi PQ adalah sekata dengan JK, jadi sisi selarinya adalah
PQ tambah JK. PQ kita adalah 10. Okey. Manakala JK kita adalah 16. Tu maklumat yang kita ada lah. 16 dengan 10. Dan tinggi. Bila yang ni adalah sisi selari, so yang kedua-duanya ini sama ada yang mana satu adalah tinggi, so yang tegak. Okey, yang tegak adalah, yang bersudut tegak adalah tinggi, maksudnya tinggi kita adalah 9. So yang ni dah selesai 10. Manakala untuk formula ni, pi j kuasa 2t. Okey, formula pi kita tengok dia suruh gunakan pi sama dengan 22 per 7. So yang ni adalah 22 per 7. Okey, j kita tadi dah dapat, iaitu 3.5, ya, tapi j adalah kuasa 2. Manakala t adalah ni. Ni ketinggiannya adalah sama dengan ketinggian PJ, iaitu 9. Sebab bawah sama, atas pun sama. So T nya adalah 9. So amat mudah untuk kita selesaikan soalan ni. Maka kita gunakan sahaja, iaitu trapezium ataupun prisma tolak dengan silinder. Sebab silinder dibuang daripada trapezium. So kita just salin sahaja formula. Okey, 1/2 darab 10 tambah 16. Okey, darab 9, salin sahaja. Okey, darab dengan 10. Selesai isi padu trapezium ataupun isi padu prisma. Okey, ditolak dengan silinder. So silinder kita salin formula 22/7 darab 3.5 kuasa 2 darab dengan T kita adalah 9. So kat sini pelajar dah dapat 3 markah. 1 markah untuk isi padu prisma, 1 markah untuk isi padu silinder, 1 markah lagi sebab operasi tolak, dan last sekali adalah jawapan. So bila kita kira dengan kalkulator tadi, dapat jawapan 823.5 ataupun dalam bentuk pecahan tunggal adalah 1647/2. Salah satu jawapan lah. Sentimeter persegi, sebab kita cakap kat sini hitung isi padu dalam sentimeter persegi. Just ambil kat situ sahaja. Okay, so selesai untuk soalan ni. Soalan nombor 5.